Pada minggu yang kelima ini kita akan masuk kepada bidang seterusnya, iaitu akidah Islam. Dan fokusnya ialah berkaitan dengan nubuwah. Nubuwah. Nubuwah ni dalam bahasa Arab, pengacara tulis itu nubuwah, bererti kenabian. Dan kita hanya fokus berkaitan 3 isi utamalah, iaitu berkaitan perutusan para rasul, penurunan wahyu dan juga signifikan perutusan rasul. Jadi nubuwah, nubuwah itu adalah berasal daripada perkataan Arab. Perkataan nubuwah yang bererti kenabian dalam bahasa Melayu berasal daripada perkataan nabi. Nabi, nubuwah. Orang-orang Arab pada kebiasaannya menggunakan perkataan nabi itu ada dalam 2 bentuk. Maksudnya nabi itu, perkataan nabi itu diambil daripada kata dasar dua ni lah. Berasal daripada dua kata dasar. Yang mana perkataan nabi yang berakhir dengan huruf hamzah. Kita nampak tu. Maksudnya naba'a, kata dasar dia naba'a. Dan juga ataupun yang kedua, perkataan nabi yang diambil daripada kata dasar perkataannya naba, yang tanpa hamzah. Yang atas ada hamzah, yang bawah tiada hamzah. Naba'a dengan naba. Jadi dua-dua kata terbitan nabi itu sama ada dia berasal daripada naba'a ataupun naba. Ringkasnya, pengertian nabi itu dapat lihat dari sudut bahasanya ada dua maksud lah. Apabila diambil daripada kata terbitan naba'a, naba'un tu berita. Dalam Al-Quran ada nama surah An-Naba', iaitu surah berkaitan berita besar, iaitu hari kiamat lah. Jadi apabila perkataan nabi diambil daripada perkataan naba'a, bermaksud nabi itu ialah orang yang menyampaikan berita. Apabila perkataan nabi itu merujuk kepada kata dasar atau kata terbitan naba tanpa hamzah tadi, iaitu bermaksud orang yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dan mulia. Kerana naba bermaksud rafa'a, yang tinggi, ataupun ala, yang tinggi. Jadi ada 2 maksudlah berkaitan perkataan nabi ni, iaitu orang yang menyampaikan berita dan juga orang yang mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi dan mulia. Namun kedua-dua erti ini, dua-duanya berkait ataupun memang termasuk dalam definisi ataupun pengertian yang kita faham berkaitan dengan seorang nabi lah. Di sana ada 2 pandangan, 2 pandangan ulama yang saya bawakan di sini. Yang pertama At-Tahawi. At-Tahawi ini berpendapat bahawa perkataan nabi itu bermaksud seorang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang berita-berita daripada langit, dan mereka tidak diperintah menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Jadi nabi pakai ataupun mengambil secara bahasanya dari perkataan naba'a, iaitu berita. Jadi nabi itu dikaitkan sebagai orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang berita-berita daripada langit, dan mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Seorang lagi ulama Asy-Sya'rani berpendapat perkataan nabi itu dimaksudkan ialah kepada seseorang yang disampaikan sesuatu perkara, memadailah perkara itu untuk dirinya sahaja secara khusus dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, atau tidak disuruhlah. Itulah nabi. Jadi perbezaan di antara perkataan nabi dan rasul. Biasanya kita dengar rasul dan nabi. Kedua-dua perkataan ni berbeza, nabi dan rasul. Kata dasar, kata terbitannya pun berbeza. Jadi perbezaan di antara perkataan nabi dan rasul memperlihatkan bahawa nabi ialah seorang yang menerima wahyu daripada Allah untuk dirinya sendiri sahaja. Tetapi apabila terdapat arahan atau perintah untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain, maka dia dikenali sebagai seorang rasul. Jadi Nabi Muhammad itu ialah seorang nabi dan rasul. Jadi kita masuk pada subtopik yang pertama berkaitan perutusan para rasul. Risalah itu perutusan Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasulnya semata-mata bertujuan supaya menyeru manusia menyembah, beribadah tu menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membersihkan, menghilangkan, mensucikan segala bentuk kesyirikan. Kesyirikan ni persamaan ataupun penyembahan selain daripada Allah. Ini dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah
An-Nahli ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu ada perkataan rasulan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus, ba'atsna, mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Rasulan, seorang rasul, supaya an i'budullah, supaya mereka itu memerintahkan supaya menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi atau mengelakkan daripada taghut. Jadi taghut ni ialah selain daripada Allah lah. Kalau penyembahan selain daripada Allah bermaksud dia telah menyembah taghut. Jadi berhala yang disembah oleh golongan bukan muslim pun dikenali sebagai taghut. Itu nama taghut lah. Okey, itu ada perkataan rasul. Jadi dinyatakan bahawa setiap umat, setiap bangsa ataupun setiap manusia yang berada pada zaman tertentu, Allah akan hantarkan seorang rasul supaya mereka itu menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi perkataan Nabi dan Rasul yang dinyatakan tadi, jadi kenabian tu hanya berlaku kepada manusia dan tidak berlaku dalam kalangan para malaikat dan jin. Jadi Nabi itu tidak ada dalam kalangan malaikat dan jin. Hanya di kalangan manusia ada Nabi. Jadi maka tidak ada Nabi dari kalangan malaikat. Tetapi Rasul bukan hanya berlaku dalam kalangan manusia, malah dalam kalangan para malaikat juga ada Rasul. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ni Allah ada menyatakan Allah telah memilih utusannya, rasulnya daripada minal malaikah, daripada kalangan malaikat, seorang rasul, wa minan nas, dan daripada manusia juga. Jadi daripada kalangan manusia Allah akan utuskan seorang rasul supaya manusia itu menyembah kepada Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah. Dan juga kepada malaikat pun ada rasul. Tapi kita telah mengetahui bahawa kita beriman pada malaikat dan malaikat tu semuanya adalah beriman kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Tapi Allah menyatakan Allah menghantar juga atau mengutuskan rasul daripada kalangan malaikat. Jadi agama Islam yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul itu, walaupun berbeza namanya, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Semata-mata supaya manusia ni menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakan satu Tuhan saja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nabi atau rasul yang disuruh menyampaikan agama yang lain ataupun ajaran yang lain. Ini dilihat atau diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Semua dapat lihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Iaitu kami tidak mengutuskan sebelummu, wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya. Mewahyukan apa? Mewahyukan supaya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kamu semua kepadaku. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, semua rasul-rasul yang Allah utuskan sebelum Nabi Muhammad tu adalah mempunyai satu mesej yang sama, satu arahan yang sama, satu tujuan yang sama, supaya mereka itu, para rasul itu, menyuruh supaya manusia atau umat pada zaman tersebut menyembah hanya pada Allah dan beribadat, melakukan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi semua nabi daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, membawa satu mesej yang sama, iaitu supaya menyembah Allah dan tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi satu mesej yang samalah. Nabi dan Rasul membawa mesej yang sama. Jadi wahyu pula. Penurunan wahyu. Dalam bahasa Arab, turun tu atau penurunan, dalam bahasa Arab ialah nuzulun. Nuzul, penurunan. Biasanya kita di Malaysia ni kita akan sambut hari Nuzulul Quran dalam bulan Ramadan kan, 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Jadi perkataan nuzul bererti menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Nazala, kata perbuatannya nazala, telah turun ataupun dia telah menjadi tetamu. Nazala.
Kalau contohnya kita dalam bahasa Arab, mungkin ada terbaca dalam kitab bahasa Arab, nazala Muhammadun, telah turun Muhammad, ataupun nazala Muhammad min Misra, telah datang ataupun telah menetap di satu tempat di Mesir. Maksudnya nazala tu bermaksud menetap ataupun turun. Jadi penggunaan bila dikaitkan telah turun, nazala, dengan perkataan Al-Quran, nuzulul Quran, adakah Al-Quran itu turun? Sebagaimana turunnya manusia yang kita nampak, ataupun turunnya hujan, kita nampak air turun. Itu nampak. Tapi kalau Al-Quran kan tak nampak turun. Jadi penggunaan perkataan turun ini hanyalah secara majaz, secara majaz atau secara maknawi ataupun secara simbolik. Sebagaimana tali. Tali persaudaraan. Kita tak nampak tali itu macam mana rupa dia, tapi kita gunakan secara makna sahaja tali persaudaraan. Jadi turun di sini pun digunakan secara maknawi, makna sahaja atau majaz, simbolik sahaja, yang bermaksud pemberitahuan atau Al-Quran, ataupun tujuannya adalah untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Al-Quran tu turun daripada tempat yang tinggi di atas langit ke bawah, ke bumi. Sesuatu yang turun daripada tempat yang tinggi, bermaksud benda tu ialah tinggilah. Jadi menunjukkan ketinggian Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran itu berarti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Nuzul Al-Quran itu perbahasan dan berkaitan kalimah nuzul Al-Quran. Jadi perkataan nuzul, ada typing error. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah, ada pelbagai bentuk yang terbit daripada perkataan nazala yang dinyatakan dalam Al-Quran. Ada dalam bentuk lebih kurang 290 kali. Ada menggunakan perkataan nazala, ada gunakan perkataan anzala, ada gunakan perkataan nazzala. Jadi terbitan-terbitan itu berjumlah lebih kurang 290 kali perkataan nazala dalam Al-Quran. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ini ayat 22, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Wa anzala. Jadi ada perkataan anzala. Bukan nazala tapi menggunakan anzala. Yang bermaksud diturunkan daripada langit air hujan. Itu buktilah adanya perkataan nazala dalam Al-Quran. Ataupun yang kedua kita lihat menggunakan perkataan nazzala. Nazzala pula. Tadi anzala, ni nazzala. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dalam ayat ni ada dua, nazzala dan juga anzala. Dua-dua berarti turun. Yang berarti dia telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran yang mengandungi kebenaran. Dan juga diturunkan dahulu wa anzalat Taurah, dan juga telah menurunkan dahulu kitab At-Taurah dan Injil. Jadi kedua-duanya maksud turun. Nazzala turun, anzala pun turun. Tapi penggunaannya kalau didetailkan, dibahaskan secara perbahasan bahasanya, ada berlainan sikit lah. Tapi kata dasarnya berarti turun. Jadi Al-Quran yang dikatakan berlakunya penurunan itu kepada Nabi Muhammad SAW tu ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat atau 3 cara bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peringkat pertama, Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauhim Mahfuz, Lauh Mahfuz. Kita pernah dengar perkataan Lauh Mahfuz. Iaitu satu-satunya tempat yang paling mulia, yang berkumpul atau yang dikumpulkan di dalamnya segala takdir Allah, segala ketentuan Allah untuk semua makhluknya. Jadi satu tempat tu yang dinamakan Lauhim Mahfuz, Lauh Mahfuz tu, iaitu satu tempat catatan yang dijaga. Mahfuz tu yang dipelihara, yang dijaga. Jadi tempat tu memang dijaga, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menjaganya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran di situ. Pada kali pertama, secara semua sekaligus di Lauhim Mahfuz. Jadi kewujudan Al-Quran di Lauh Mahfuz adalah dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui oleh makhluk lain. Semua tak tahu. Malaikat tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu bila dan bagaimana Allah menurunkan ke semua
kalam Allah itu iaitu Al-Quran di Lauh Mahfuz. Dan sesiapa yang tak ada siapa yang tahu lah. Dan ini dapat dilihat daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Buruj ayat 22 yang dinyatakan fi lauhim mahfuz, iaitu lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada lauhum mahfuz, lauh mahfuz. Dalam bahasa Arab, lauhun ni papan. Papan yang kita catat untuk tulis tu lauh lah, lauhun. Mahfuz yang terpelihara. Catatan tempat yang terpelihara. Jadi hikmah penurunan Al-Quran perangkat pertama ini di lauhim mahfuz menunjukkan, menandakan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Kerana tempat tersebut tempat yang paling, dan tak tahu di mana tempat tu, bagaimana Allah menurunkan di lauh mahfuz dan bila masanya tak tahu. Tapi tempat itu ialah tempat yang paling mulia sebab Allah meletakkan pada kali pertama kata-katanya itu, kalamnya yang mulia itu iaitu Al-Quran di situ. Itu pada perangkat kali pertama. Pada peringkat kedua, selepas Allah turunkan di Lauh Mahfuz, Allah pula menurunkan pada kali kedua ni ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah. Baitun ni rumah. Izzah ni kemuliaan. Jadi Baitul Izzah, rumah yang mulia atau tempat yang mulia juga. Tempatnya di mana? Di langit dunia. Di mana di langit dunia? Wallahu alam, tak tahu juga di mana langit dunia tu tak tahu. Jadi bagaimana ulama mengatakan adanya berlakunya penurunan Al-Quran pada kali kedua ni? Dengan merujuk kepada surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu ini Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu Allah telah menurunkan Al-Quran. Bukan menurunkan daripada Allah ke Lauh Mahfuz, tapi daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Jadi tujuannya, hikmahnya diturunkan ke langit dunia ni untuk menambahkan lagi kegairahan Nabi Muhammad SAW kepada Al-Quran. Juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan setengah orang tentang keaslian Al-Quran dan menambahkan lagi keimanan. Itu peringkat yang kedua, berlakunya penurunan daripada Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Peringkat yang ketiga, barulah berlakunya penurunan Al-Quran daripada Baitul Izzah di langit dunia tadi kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur, tanjim ataupun munajjaman, secara beransur-ansur, berperangkat-perangkat, bertahap-tahap. Allah tidak menurunkan kesemua sekali 30 juzuk Al-Quran, 6,230 juzuk tu kepada Nabi Muhammad secara sekaligus. Sangat banyak dan mustahil lah. Allah bukan menurunkan secara sekaligus, tapi Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Ini merujuk kepada surah yang Allah nyatakan sendiri dalam surah Al-Isra ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat, tenang, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Sebagaimana kalau kita fikir secara logik, bagaimana Allah nak turunkan secara sekaligus 6,236 ayat kepada Nabi Muhammad? Kalau kita fikir logik pun sangat pelik lah. Bagaimana kalau kita lihat, kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Contohnya kita akan belajar subjek ni CTU 101 sekaligus. Pada minggu pertama semua sekali satu silibus habis sekaligus terus. Saja dengan kemampuan akal manusia tu, keterhadan akal manusia tu, keterbatasan akal manusia, sangat susahlah untuk mengingati, memahami banyak perkara dalam satu masa yang sama. Jadi Al-Quran pun diturunkan pada Nabi Muhammad SAW itu bukan secara sekaligus, tapi secara beransur-ansur mengikut kepada peristiwa, mengikut kepada perkara-perkara yang berlaku. Itu 3 peringkat penurunan Al-Quran. Jadi Al-Quran ada masanya diturunkan ketika Nabi berada di atas kenderaannya, unta. Dikatakan pada satu masa apabila Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad ketika Nabi sedang menunggang kenderaannya, unta ataupun kuda, terasa berat. Jadi unta tu nampak dia macam tenggelam sikit. Beratnya penurunan Al-Quran tu, ayat tu. Ada kalanya Al-Quran tu diturunkan dalam bentuk bunyi loceng.
Macam bunyi loceng. Bagaimana caranya? Wallahu alam, tak tahu macam mana cara bunyi loceng tu. Ada kalanya ketika Nabi Muhammad SAW dalam ketika berbincang ataupun bercakap-cakap dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW diam, terdiam. Pada diam itulah turunnya ayat-ayat Al-Quran bersangka pada peristiwa. Ada kalanya Allah menurunkan Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang Yahudi berkaitan isu, contohnya berkaitan Zulkarnain, berkaitan peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu. Nabi tak tahu peristiwa tu, jadi Nabi menunggu Allah turunkan Al-Quran berkaitan persoalan yang ditanya oleh orang Yahudi tadi. Jadi perunak Al-Quran tu secara berperangkat-perangkat dan juga merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku daripada Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, iaitu dari fasa Mekah 10 tahun, 13 tahun dan juga fasa Madinah 10 tahun. Jadi diturunkan beransur-ansur selama 23 tahun Al-Quran diturunkan. Jadi itulah bentuk-bentuk penurunan Al-Quran. Jadi apa pentingnya, apa signifikannya, apa kepentingannya Allah mengutuskan Rasul kepada manusia? Apa pentingnya perutusan Rasul kepada manusia? Manusia itu, kemanusiaan dan juga manusia itu hidup penuh dengan kesesatan dan kegelapan. Kenapa sesat dan gelap? Kerana manusia itu dihiasi dengan nafsu, nafsu dan juga akal. Kebiasaannya kalau akal tidak dipandu, maka nafsu akan mendahului akal. Tapi apabila akal tu dipandu dengan wahyu, maka nafsu tadi boleh dikawal dan boleh dipandulah ke arah yang betul. Jadi manusia itu sesat dan gelap. Mereka sentiasa mencari kebenaran tapi tidak menjumpainya. Manusia ni sentiasa bila dia berada mengikut naluri fitrah dia akan dapat merasai sesuatu tu betul ataupun tidak. Sebagaimana kalau kita lihat dalam peristiwa Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim tu dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim tu dia melihat tentang peristiwa pencarian Tuhan. Siapa Tuhan dia? Satu malam dia lihat dia lihat bulan di atas kan. Dia kata mungkin bulan inilah Tuhan dia. Tiba-tiba bulan tu hilang. Betul dia fikir takkan Tuhan boleh hilang. Jadi dia lihat pula esoknya muncul matahari pula. Dia kata matahari lah Tuhan dia. Matahari lebih besar daripada bulan. Lepas tu matahari pula hilang. Lalu dia pun berfikir-fikir takkan Tuhan boleh hilang. Jadi dia kata, dia bercakap pada diri dia, kalaulah Tuhan yang sebenar tu tak tunjukkan kepada dia, tak beritahukan siapa Tuhan yang sebenar, maka dia akan dalam kalangan orang-orang yang sesat. Jadi itulah. Jadi manusia ni dia memang akan mencari siapa Tuhan dia atau apa kebenaran yang sebenarnya lah. Jadi tiada petunjuk dan tauladan yang mereka terima. Jadi Rasul tu, utusan Allah tu didatangkan untuk memandu manusia yang mencari kebenaran tadi supaya memandu. Jadi para Nabi dan Rasul tu diutuskan supaya manusia sentiasa bersatu dan mencegah manusia daripada berpecah belah. Kalau kita lihat sebelum diutusnya Nabi Muhammad tu, kaum Quraisy, orang Arab tu, di kabilah-kabilah Arab, mereka tu sering atau suka bergaduh sesama bangsa, sesama kabilah. Kabilah ni bergaduh dengan kabilah ni. Memang rutin dia atau sikap mereka tu keras hati dan suka bergaduh. Jadi Nabi diutuskan supaya manusia itu sentiasa bersatu supaya dan tidak berpecah belah. Jadi umat manusia yang berpecah akan memudahkan musuh-musuh Islam itu menyelewengkan ajaran Islam. Ajaran Islam. Jadi seperti berlaku pada hari ini kita lihat lemahnya iman atau kepercayaan orang Islam tu mudah diperkotak-katikkan atau diselewengkan oleh orang-orang yang mengambil peluang. Nampak ada peluang, musuh Islam akan memainkan peranannya untuk menyelewengkan umat Islam lah dengan lemahnya kita punya keimanan kita. Jadi ini amat mengecewakan lah bila umat Islam semakin berpecah. Sedangkan Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Imran ni ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua, kamu sekalian, bihablillah, dengan tali Allah, iaitu agama Islam secara keseluruhannya, jami'an wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini ayat Allah SWT dalam surah
Al-Imran 103 yang menyatakan supaya manusia itu supaya berpegang. Berpegang pun secara maknawi, majaz. Mana boleh pegang sesuatu yang tak nampak. Jadi kita berpegang, kita mengambil maksud pegang secara makna sahaja. Supaya berpegang dengan sekuat-kuatnya, sekukuh-kukuhnya tali Allah iaitu Islam. Dan jangan berpecah belah. Jadi perutusan Nabi dan Rasul itu beserta kitab-kitab merupakan satu rahmat Allah kepada manusia. Tanpa adanya panduan para Rasul dan juga kitab-kitab yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini, manusia tak akan menjadi kucar-kacir dan tak tahu macam mana menjalani ataupun memakmurkan kehidupan di dunia ini dengan cara yang betul. Jadi manusia itu sangat lemah dan memerlukan bimbingan daripada Allah SWT. Sebab Allah yang menciptakan manusia, Allah juga mengetahui bahawa manusia itu lemah dan tidak mampu kecuali adanya bimbingan dan panduan yang diutuskan oleh Allah SWT melalui Rasul-Rasul yang dihantar oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya, semua Rasul-Rasul itu yang diutuskan oleh Allah SWT, yang pertama bertujuan memberi petunjuk kepada manusia supaya manusia dapat mengenali Allah. Allah yang menciptakan manusia, jadi Allah juga nak manusia itu mengenali siapa yang mencipta manusia, iaitu Allah SWT. Tanpa adanya perutusan, manusia tak dapat tahu. Contohnya macam berkaitan, kita ambil contoh yang paling hampir berkaitan awal puasa, contoh. Kalau tak adanya perutusan atau daripada penyimpan Moha Besar Raja-Raja itu menyampaikan atau memberitahu berkaitan awal puasa, maka ramailah orang tak tahu bahawa esok puasa. Contoh, dengan adanya perutusan manusia dapat tahu esok puasa. Begitulah logiknya. Jadi manusia itu tak tahu siapa Allah, bagaimana nak mengenali Allah tu, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara-cara menjalani kehidupan ini menurut perintah Islam, kecuali dengan diutusnya Rasul daripada kalangan manusia sendiri untuk memandu jalan-jalan tersebut. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, supaya menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang timbul dalam kalangan umat manusia. Macam dinyatakan tadi, golongan Arab, orang Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW itu suka bertikai, suka berselisih, suka bergaduh. Qabilah. Kalau kita lihat di Madinah tu asalnya ada bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi contohnya Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Mereka ni suka bergaduh. Jadi dengan rahmat, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dengan berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah itu, Nabi berjaya menyatukan orang Arab dan juga Yahudi ini yang berada di Madinah itu menjadi satu dan tidak berselisih. Malah ada kalangan mereka ramai yang memilih untuk memeluk agama Islam. Jadi Nabi itu tujuannya menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang timbul dalam kalangan manusia. Yang ketiga, perutusan Rasul itu bertujuan membuktikan kepentingan kesatuan dalam kalangan umat Islam. Semua Nabi, semua Rasul membawa risalah yang sama, membawa matlamat ataupun tujuan yang sama, iaitu agama Allah yang berasaskan akidah Tauhid. Iaitulah menyembah Allah yang esa, satu-satunya Tuhan yang esa, dan tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah. Matlamat yang sama. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sehingga Nabi Muhammad tu kesemuanya menyuruh manusia atau bangsa atau kaum pada zaman tu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan, tidak menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah apa-apalah, tapi supaya menyembah Allah SWT. Jadi itulah dia tiga matlamat atau tujuan yang kita dapat simpulkan berkaitan perutusan Rasul ataupun apa pentingnya perutusan Rasul. Okey. Jadi inilah dia tiga topik. Subtopik dalam tajuk nubuwah, iaitulah berkaitan signifikan perutusan Rasul, berkaitan penurunan wahyu, dan yang pertama tadi berkaitan apa?